Ahmad Bagan, soalan MQT. Ya, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bagan minta Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan tentang tindakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas kejadian laman sesawang atau website Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Godam yang melibatkan 600,000 baris data peribadi yang kemudian dilaporkan telah dimuat naik ke internet serta dinyatakan impak dan kos kebocoran data ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jawab. Baik, terima kasih Yang Berhormat Bagan, terima kasih Datuk Yang Tua. Bidang kuasa Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ataupun Akta 709 adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi yang melibatkan transaksi komersial. Berdasarkan subsection 3-1 Akta tersebut, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah tidak tertakluk kepada akta ini, termasuklah isu kebocoran data yang melibatkan laman sesawang ataupun website Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dalam hal ini, mana-mana sistem kritikal yang merangkumi aset maklumat elektronik, rangkaian, fungsi, proses, kemudahan dan perkhidmatan dalam persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT yang penting kepada negara dan berpotensi untuk memberi kesan kepada pertahanan, keselamatan negara, kestabilan ekonomi negara, imej negara, keupayaan kerajaan untuk berfungsi, kesihatan dan keselamatan awam serta privasi individu adalah dikategorikan sebagai infrastruktur maklumat kritikal negara, Critical National Information Infrastructure, CNII dengan izin. CNII dikawal selia oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA, sebuah agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara. Isu kebocoran data melibatkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah dikesan pada 18 Januari 2023 yang melibatkan 280 megabyte kandungan data dalam format Structured Query Language ataupun SQL yang mengandungi 630,000 baris rekod pengguna. Laporan mengenai perkara ini telah diterima oleh Cyber Security Malaysia dan tindakan telah diambil pada 19 Januari 2023. Notifikasi mengenai perkara ini telah dibuat oleh CSM kepada pentadbir laman sesawang Kerajaan Negeri Pulau Pinang serta NAKSA pada 19 Januari 2023 dan perkongsian sampel data telah diadakan pada 31 Januari 2023. CSM juga telah menghantar notifikasi kepada pegawai di bahagian keselamatan ICT Kerajaan Negeri Pulau Pinang berkenaan insiden ketirisan data dan memohon maklumat yang boleh diekstrak dari sistem terbabit bagi tujuan analisis untuk mengenal pasti punca kejadian dan langkah yang boleh diambil bagi rektifikasi sistem terbabit. Saya difahamkan oleh Yang Berhormat Zairil K. Johari, Exco berkenaan, bahawa beliau telah mengarahkan agar log tersebut diserahkan kepada CSM untuk kajian tambahan pada hari ini. Pada masa yang sama, CSM turut berkongsi panduan untuk mengendalikan insiden ketirisan data bersama panduan langkah keselamatan dengan pegawai di bahagian keselamatan ICT Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan perkara tersebut turut disalinkan kepada NAKSA. Bagi mengetahui punca sebenar ketirisan data ini, perlu ada maklumat log yang saya sebutkan tadi serta maklumat teknikal yang boleh diekstrak dari sistem terbabit bagi menganalisa punca kejadian insiden tersebut. Format data yang tiris seperti yang disebarkan atau dijual oleh penjenayah cyber di dark web juga perlu dianalisa sekiranya terdapat persamaan antara format data yang dimiliki oleh penjenayah dengan format asal data dalam sistem terbabit. Saya difahamkan juga pihak kerajaan negeri telah mengarahkan Digital Penang untuk melakukan satu penilaian kerentanan ataupun vulnerability assessment terhadap semua infrastruktur internet ataupun laman-laman web, server-server yang dimiliki oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Saya juga ingin memaklumkan bahawa mana-mana organisasi boleh merujuk laman sesawang mycert.org.my untuk ancaman keselamatan cyber semasa dan langkah terhadap ancaman tersebut. Laporan kerentanan produk ICT dan aplikasi, panduan kemaskini keselamatan dan panduan keselamatan sistem dan rangkaian secara menyeluruh. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri sama ada kerajaan negeri lain
masalah ketirisan data serupa dan apakah kos yang diambil, apakah kos yang ditanggung oleh pihak kerajaan untuk memastikan perlindungan data ini memang selamat dan juga kukuh. Kerana saya ingin merujuk kepada itu Fortinet yang menyatakan Malaysia menghadapi serangan sebanyak 88 juta serangan cyber sehari. Apakah tindakan ke atas masalah sedemikian? Dan baru-baru ini laporan laporan Ketua Audit Negara telah menunjukkan bahawa ada satu akaun super admin yang telah pun memuat turun 3 juta information sets menerusi beberapa alamat IP daripada database MySejahtera. Bermakna 3 juta yang melibatkan semua yang menerima suntikan dos itu vaksin COVID telah pun dibocorkan. Apakah tindakan yang diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab supaya mereka dihadapi tindakan jenayah untuk memastikan bahawa data peribadi ini dapat diperkukuhkan. Terima kasih. Menteri, jawab. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Ya, memang dalam seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, memang isu ketirisan data, penggodaman ini adalah satu isu yang sangat serius. Saya tidak ada maklumat tepat mengenai kesemua kerajaan negeri yang mungkin terkesan akibat daripada pencerobohan dan ketirisan data. Tetapi kepada semua, ya, pesanan saya kepada semua menteri besar, ketua menteri dan premier, sekiranya ingin menggunakan perkhidmatan salah satu agensi di bawah kementerian ini, iaitu Cyber Security Malaysia, saya alu-alukan. They are the best in Asia Pacific dengan izin, dan memang kalau kita lihat dari segi pengesanan masalah kerentanan ataupun vulnerability aset-aset ICT, memang pihak CSM memang ada lakukan. Cuma berhubung dengan beberapa perkara khusus yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan tadi, sama ada jumlah serangan yang berlaku setiap hari seperti yang dilaporkan oleh Fortinet dan juga insiden ketirisan yang telah mengguna pakai super admin bagi aplikasi MySejahtera, sekiranya ada aspek jenayah, maka siasatan semestinya dilakukan oleh pihak polis di Raja Malaysia. Tapi bagi kementerian ini, kami lihat ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Pertama, dari segi keselamatan data pribadi. Itulah sebabnya kenapa Akta 709, Akta Perlindungan Data Pribadi seperti sedia ada, sangat tidak mencukupi. Dan ini satu perkara yang sedang kita teliti untuk pastikan semua pemegang data, tidak kira kerajaan negeri ataupun pihak swasta, memahami bahawa prinsipnya, fundamentalnya, asasnya, data adalah khazanah negara yang perlu dipertahankan tetapi juga boleh diguna pakai dengan selamat. Kedua, aspek keselamatan cyber. Sekarang pihak kerajaan sedang meneliti, menilai sama ada wujud keperluan untuk mewujudkan sebuah suruhanjaya keselamatan cyber yang merangkumi sebagai contoh pihak NAKSA dan juga CSM serta mana-mana lain badan yang dirasakan perlu untuk memastikan bahawa dari segi isu kerentanan keselamatan ini, ya, security vulnerability, ya, yang sering kali salah guna oleh penggodam, hackers dan sebagainya, dapat diselesaikan dengan segera. Ini dua inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan kementerian ini, dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama kita akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Putih soalan tambahan. Yang Berhormat. Terima kasih Pasir Putih. kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberi satu pendekatan yang baik. Cuma dalam isu pencerobohan data-data peribadi ataupun data-data kerajaan, termasuk data-data yang dimiliki oleh pihak keselamatan negara yang pernah diceroboh di dalam negara kita. Cuma saya ingin tahu sedikit saja, setakat ini apakah tindakan-tindakan yang baru yang berbeza dengan beberapa tahun yang lepas, tindakan yang baru yang telah diambil dan akan diambil, ataupun kita boleh belajar daripada beberapa negara yang penggodaman data ini agak sedikit. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berhormat Menteri. Terima kasih, ya, soalan yang baik.
Ada satu lagi aspek yang penting yang tidak saya sempat nyatakan tadi, iaitu apa yang disebut sebagai dasar kriptografi negara. Jadi ini satu perkara yang sangat penting bila masa kita lihat banyak negara lain pada waktu ini sedang membincangkan apa yang disebut sebagai pasca kuantum ataupun post kuantum. Tapi kita di negara ini pada waktu ini perlu mempertimbangkan perkara seperti quantum cryptography, ya, kriptografi kuantum yang melibatkan aspek keselamatan data itu sendiri. Sekiranya penceroboh masuk ke dalam rumah kita, cuba mengambil data tapi mereka tak dapat buka data sebab encryption level itu terlalu tinggi. Jadi ini salah satu perkara yang sedang kita teliti. Di peringkat ASEAN, jelas isu data sama ada isu data sovereignty ataupun isu data portability ini banyak diperkata dan dibincangkan, bukan hanya kerana Malaysia sekarang ni menjadi hub bagi banyak pusat pemprosesan data processing centers seperti di Johor dan sebagainya. Tapi masa yang sama, salah satu perkara yang saya rasa penting, insya-Allah kita harap akan dapat diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun esok adalah penekanan pihak kerajaan tentang aspek keselamatan cyber, di mana saya lihat ada keperluan bagi agensi-agensi kerajaan, malah juga kerajaan-kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah daripada mungkin apa yang ada dari segi belanjawan tahunan, terutama aspek IT bagi tujuan keselamatan data. Dan di sini saya lihat perlu ada satu penyelarasan dari segi undang-undang yang seperti yang saya sebutkan tadi tentang perlunya wujud sebuah suruhanjaya keselamatan cyber sama ada perlu ataupun tidak, dan masa yang sama pihak kementerian khususnya agensi iaitu Cyber Security Malaysia bersifat proaktif dan dari semasa ke semasa kita akan berhubung dengan kerajaan negeri ataupun agensi yang berkenaan apabila berlaku apa-apa insiden kebocoran. Jadi kita sedang cuba untuk membolehkan satu audit keselamatan cyber dilakukan di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tapi kita harap ada pengumuman baik daripada Yang Amat Berhormat Tambun esok insya-Allah. Terima kasih. Satu lagi kalau boleh. Sudah tamat masa MQT setiausaha.